Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi dengan saya dalam video Han in Family. Tak memasak juga, masih lagi dalam situasi bercerita. Okey, dan saya nak sambung kali ni kisah daripada Ida. Kisah yang ketiga berkait dengan perkemahan juga. Kisah yang pertama, kedua perkemahan, dan yang ketiga ni juga berkait dengan perkemahan. Tema kemah lah kali ni. Okey, untuk yang tertanya-tanya, kisah Ida ni kisah rekaan ataupun kisah nyata? Ia adalah kisah nyata, kisah benar daripada seorang sahabat saya lah. Kisah benar yang berlaku, betul-betul berlaku kepada Ida ni. Okey, ada yang berlaku langsung kepada Ida dan ada yang bukan kepada Ida, tapi Ida ni ceritakanlah berlaku pada masa tu. Ida ada jugalah kan. Kisah pertama tu bukan berlaku pada Ida, berlaku pada pelajar lain. Kisah yang kedua tu berlaku pada Ida sendiri, dan kisah yang ketiga ni adalah daripada kisah Ida sendiri. Tapi kisah yang ketiga ni bukanlah suatu kisah yang di mana Ida ni mendengar bunyi yang serap atau bertemu dengan sesuatu yang serap. Tidak, tapi dia lebih kepada suatu misteri yang Ida ni tertanya-tanya, dan apabila kemudiannya barulah Ida tahu kenapa Ida merasakan seperti itu. Okey, apa kisahnya? Dengarkan. Okey, kisah yang ketiga ni dah lama juga berlaku, dan masih segar dalam ingatan Ida sebab dia kisah ni perkemahan, setiap perkemahan yang Ida join ni macam ada meninggalkan satu-satu kisah yang manis buat dia. Bagi Ida, kisah yang manis je lah. Dia ingat yang manis je. Yang pahit dia tak ingat lah. Bagi dia kalau pahit pun benda tu manis juga. Satu pengalaman. Pengalaman kehidupan realiti yang bukan kita boleh dapat dalam kelas, dalam peperiksaan ke kan, dalam buku ke tak. Ini yang kita lalui sendiri. Jadi ni berlaku pada tahun tahun 2004 rasanya, kalau tak silap. Masa tu Ida masih lagi di bangku sekolah, tahun 2004. Kalau kisah yang pertama dengan kisah yang kedua tu, semasa Ida ni bersekolah di negeri Sarawak. Kisah yang ketiga ni, Ida dah berpindah ke sekolah di Kelantan, di negeri Kelantan. Jadi ini yang berlaku di negeri Kelantan. Okey. Ida ada menyertai biasalah sekolah macam kisah yang pertama kedua tu, mesti ada kena menyertai kelab badan uniform ke apa kan. Jadi Ida ni dia menyertai satu kelab, kalau tak silap nama kelab tu kelab kembara kot. Ikut cerita Ida tu lah, kelab kembara. Kelab kembara ni dia punya aktiviti dia macam hiking, merentas desa, yang mengembara lah. Tapi tak adalah mengembara seluruh Malaysia kan, berdekatan dengan kawasan sekolah lah, yang sesuai dengan aktiviti peringkat sekolah. Jadi ada satu tahun ni diorang punya aktiviti adalah mendaki gunung, sebuah gunung yang agak terkenal di negeri Kelantan. Saya tak sebutkan juga nama gunung ni, tapi kalau orang yang dah biasa dengan gunung ni, biasa pergi hiking, naik gunung ni, mungkin tahulah, melalui cerita ni tahulah gunung ni di mana. Okey, jadi excited lah Ida. Persediaan sebelum nak pergi hiking ni memang diorang kena setiap petang kena jogging untuk stamina. Ida kata untuk stamina, fitness, untuk supaya pendakian tu lancar lah. Untuk bukannya ni bukan naik bukit sebarang-sebarang lah, naik gunung kan. Dan target diorang naik gunung ni bertolak pagi, maknanya pagi daripada sekolah sebab tak jauh sangat daripada sekolah. So pagi naik bas daripada sekolah sampai ke kaki gunung. Lepas tu diorang akan terus mula mendaki, dan target sampai ke puncak sebelum, maknanya macam
pukul 2 petang lah. Pagi start pukul 10 sampai dalam pukul 2 petang. Target kelab kembara ni. Okay, jadi mulalah proses pendakian ni. Okay. Ida ni orangnya tak adalah kurus sangat kan. Tak adalah kurus sangat. Kalau ikut Ida, dia kata masa tu berat dia dalam lebih kurang 65 ke 70 macam itulah. Okay. Dia bukan orang yang kurus dan tak adalah fit sangat. Tapi dia memang suka aktiviti yang lasak. Dia memang suka merentas desa. Jadi dia ikutlah pendakian ni dan dia cuba cabar diri dia sendiri kan. Boleh ke tidak dia nak sampai ke puncak dengan selamat. Jadi dalam pendakian, mengikut cerita Ida ni satu pengalaman yang menarik lah. Okay, untuk mula mendaki gunung ni, dia orang kena melintasi air terjun. Sebab dia punya trek pendakian dia bermula di seberang air terjun tu. Jadi masa seberang air terjun tu pun, masa tu dah cukup kagum dah dengan keindahan tempat tu. Keindahan air terjunnya, keindahan hutannya. Okay. Mula mendaki, naik. Okay, lebih kurang sejam pendakian tu, Ida ni dia mengalami kecederaan lutut. Okay, dia mengalami kecederaan lutut dan tapi tidaklah terlalu serius sehingga sampai dia tak boleh nak teruskan pendakian. Dia masih boleh lagi meneruskan pendakian, cuma dia tak boleh nak bawa beg dia. Sebab Ida ni ditugaskan, kalau tak silap cerita dia bawa makanan ke apa ke. Setiap peserta yang ikut pendakian tu kan dia kan ada ditugaskan lah untuk bawa makanan, bawa air, bawa kemah apa kan, untuk kelengkapan masa dekat dekat puncak untuk berkemah, sebab akan tidur dekat puncak gunung tu satu malam. Jadi agak berat lah beg Ida ni. Dan satu lagi faktor yang mempengaruhi adalah jenis beg. Sebab Ida ni tak pernah hiking kan, tak pernah mendaki. Jadi konon orang kata beli beg macam ni lah untuk hiking kan. Dan beg yang dia beli tu, beg dia tanpa barang pun sebenarnya dah berat. Jadi tak sesuai. Kononnya ada klip-klip macam hiking yang beg ada klip boleh support tu kan. Tapi tak sesuai sebenarnya, berat. Okay, jadi beg Ida telah dibantu bawa oleh Ida kata seorang abang senior ni lah. Abang ni memang tough lah. Okay. Abang Sado kata kan. Okay, dia bawakan beg Ida. Jadi Ida masuk dalam kumpulan peserta yang curut. Yang lambat-lambat lah kira Ida kata. Yang tak boleh nak mendaki laju-laju. Dan dalam kumpulan ni ada seorang cikgu. Seorang cikgu. Yang kumpulan yang laju tu ada 2 orang cikgu yang mengiringi. Dan kumpulan yang slow ni ada seorang cikgu yang jaga. Dalam kumpulan yang slow ni ada lebih kurang dalam 4 orang. 4 orang maknanya termasuk dengan cikgu tu 5 orang lah. Dia orang di kumpulan yang slow ni. Maknanya semasa pendakian tu tak nampak dah lah orang yang laju kat atas tu kan. Ida kata jadi macam memang tertinggal jauh lah. So target masa dia orang pun memang ke laut lah. Target masanya. Kalau yang kumpulan laju tu bolehlah sampai target masa pukul 2 petang kan. Maknanya sampai tu setting-setting kemah, siapkan makan untuk tengah hari apa semua. Tapi yang kumpulan Ida ikut ni, kumpulan last ni, sampai-sampai terus makan je lah. Tak ada, orang dah siap semua kan. Okay, jadi Ida kata teruskanlah. Okay, kena pula dalam perjalanan tu hujan turun lebat. Tapi Ida kata satu pengalaman yang dia dapat kan, seronok juga dia kata mendaki dalam hujan tu. Dan sebab kawasan hutan tu tebal, jadi tak adalah kata macam air ada turun mencurah kan, sebab air jatuh atas pokok-pokok dulu. Dan cikgu dia orang ni tunjukkan dia ada satu pokok ni, dia macam Ida kata macam ada batang paip tau. Macam dia punya ranting batang dia tu dalam tu ada aliran air dalam tu. Air yang direct daripada air hujan yang takung tu. Jadi cikgu tu dia kata dia belah batang tu, air yang keluar tu kita boleh minum. Air fresh kita boleh minum. Lepas tu dia kata kurang penat lah, sebab bila dah mendaki dalam keadaan hujan, dia sebab sejuk, jadi tak adalah rasa terlalu penat sangat semasa mendaki tu. Dan tambahan mendaki secara perlahan-lahan kan. Okey, akhirnya sampailah ke puncak, ke atas.
So Ida kata bila dia orang sampai dekat puncak tu, dia macam Ida kata laluan ni kan laluan yang kiri kanan pokok apa semua kan, macam satu lorong lah, laluan macam lorong kan, lorong kiri kanan pokok penuh tebal. Bila sampai dekat dekat puncak dia tu dia macam satu pintu luas. Ida kata daripada macam lorong ni, kita masuk macam satu gerbang yang luas dan ada, Ida kata satu tapak yang sangat luas, bersih. Dan masa tu cikgu yang mengiringi kumpulan yang slow ni, cikgu tu cakap, okey, sini bukan tapak kita nak berkemah, dia kata. Jadi cuma kita nak berehat sekejap je. Kita berehat dulu kat sini sebelum kita teruskan perjalanan untuk pergi kat tapak di mana kemah dipasang apa semualah. Dan memang betul pun masa dia orang sampai tu, tak ada pun pelajar-pelajar lain, kumpulan yang dah naik dulu tu kan. Jadi Ida kata inilah, di sinilah misterinya yang Ida rasa, sebab dah orang kata excited kan, orang kata akhirnya berjaya juga sampai ke puncak, ke atas gunung ni. Jadi dia kata kawasan tu dia kawasan macam batu tanah merah. Walaupun tadi kan dah hujan kan, tapi tak adalah macam lecah-lecah tu, tak ada. Dan kawasan tu luas, lapang. Ida kata rasa tenang, jiwa rasa tenang je dekat kawasan tu. Dan seluas kawasan tu dia macam, ke depan, Ida kata ke depannya ni lah macam nampak bawah lah. Nampak bawah, nampak lah luas pemandangan hutan-hutan kan. Dan bahagian luas depan tu, cuba bayangkan kawasan yang luas. Tengah-tengah dia depan tu ada satu batu besar yang rata. Satu batu besar yang rata. Orang kata boleh pasang satu kemah atas batu tu. Ida ni memang dia pergi berdiri atas batu tu. Dia kata, ya Allah, dia kata subhanallah, memang menakjubkan, kata Ida ni. Menakjubkan, rasa ketenangan tu lain macam dia punya rasa. Sampai kan Ida ni masa tu nak terlintas lah sesuatu kan, tapi dia macam dia padamkan, sebab ni kita berada di tempat dalam hutan kan. Jadi memang dah dipesan, jangan buat sesuatu yang pelik-pelik atau fikir benda-benda yang pelik-pelik, sebab kita bukan di tempat kita, bukan di tempat tinggal kita. Kita tak tahu apa yang ada di situ, di alam yang lagi satu, alam gaib ni yang kita tak nampak depan mata. Jadi Ida ni tepis lah, dia anggap dia fikir tentang keindahan alam sahaja. Okey, selepas macam lebih kurang 10-15 minit berehat tu, dia kata sambunglah jalan lagi menuju ke tapak nak berkemah. Ida ni dia pelik juga tau. Masa dia pelik, dia kata kenapalah tak pasang kemah dekat kawasan tu je kan, sebab situ memang lapang, luas, kawasan lapang yang luas, bersih. Habis pasang kemah kat situ je. Kawasan tempat dia orang pasang kemah ni macam tak rata lah. Ada satu kemah yang kat sini, satu kemah lain pula dekat kawasan lain sikit. Tapi kawasan dekat situ lah. Cuma kata tak boleh nak susun kemah tu. Masa tu dia orang pasang lebih kurang dalam 4 biji kemah. 2 kemah perempuan, 5 biji kemah, 2 kemah perempuan, 3 kemah lelaki. Dan kemah tu tak boleh pasang berturut-turut lah. Duduk satu kemah kat sini, satu kemah kat sana. Tempat tu tak rata. So Ida macam terfikir juga, kenapa macam, tapi tak terlintas lah. Tak adalah Ida tu pergi tanya dekat senior dia ataupun cikgu dia kan. Masa tu dekat atas gunung tu, dia tak tanyalah kenapa kita tak pasang kemah kat tempat tadi Dia tak tanya. Cuma dia simpan je. Dia fikir nantilah bila dah turun nak balik nanti baru nak tanya kenapa begitu. Okey, jadi berkemahlah atas gunung. So buatlah aktiviti santai-santai je, sebab dah penat semua mendaki kan. Okey, bila dah turun, alhamdulillah perjalanan turun semua lancar, tak ada masalah. So sakit lutut Ida tu pun hilang bila turun. Kata dah seronok kan, dah sampai ke puncak. Lepas masa turun tu hilang lah sakit lutut dia, boleh lah bawa beg dia. Beg dia pun tak berapa berat sangat lah, sebab makanan pun semua dah guna kan. Okay, so bila dah turun, dalam perjalanan balik, dah sampai kat sekolah balik, Ida pun tanyalah dekat cikgu yang mengiringi grup Ida yang slow ni kan. Tanya cikgu tu, kenapa tak berkemah dekat tempat yang lapang tu. Jadi menurut
cikgu tu pun tak tahu dengan pastilah, tapi dengar ceritanya kawasan lapang itu adalah masjid Alam Bunian, alam satu lagi tu wallahu alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tak tahu, kita tak nampak. Cuma Ida kata boleh relate lah, dia boleh faham lah kenapa masa dia dekat situ dia kata rasanya sangat tenang. Lepas tu yang batu besar dekat depan tu Ida fikir tu maknanya tu mungkin tempat, kata macam mimbar, tempat imam solat kan. Sebab tu batu tu besar dan rata elok, cantik je. Dan kawasan tu bersih, kawasan lapang tu bersih. Tak ada macam daun kering ke apa, tak ada dekat kawasan tu. Jadi Ida pun faham lah kenapa. Jadi situ pun Ida faham kenapa tak dipasang kemah dekat kawasan tu. Okey, itu sebenarnya gunung tu banyak cerita-cerita mistik yang ada dekat gunung tu. Tapi kalau saya tak nyatakan lah nama gunung tu kat sini. Sini sebuah gunung dekat negeri Kelantan, famous dengan pendakian. So kalau siapa-siapa yang tahu, boleh carilah apa lagi cerita-cerita mistik yang ada dekat gunung tu. Okay, so itu sajalah 3 kisah daripada Ida. Okay, terima kasih semua kerana setia mendengar cerita daripada Han in Family. Assalamualaikum.